السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah hati seorang ayah, hati seorang bapa. Kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana sebelum ini kebiasaannya kita banyak memberi penekanan kepada perintah agama supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Dan bila kita berbicara tentang ibu bapa, banyak fokus lebih tertumpu kepada kelebihan dan keutamaan di dalam berbakti kepada ibu berbanding dengan bapa. Itu bukan suatu kesalahan, kerana sememangnya agama mengajar kepada kita supaya berbakti kepada ibu dan lebih mementingkan ibu, lebih mengutamakan ibu, kerana keadaan yang berlaku kepada ibu itu berbanding dengan bapa. Cuma pada malam ni sidang hadirin mukminin, yang menjadi isu dalam masyarakat ataupun masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ialah ada di antara kalangan kita yang lupa ataupun yang alpa soal berbuat baik kepada bapa. Sehingga kan ada anak yang lebih rapat dengan ibu, dia sangat jaga hati ibu dia, tapi dengan ayah dia tak peduli perasaan ayah dia. Sedangkan ini juga satu dosa. Agama bukan hanya mengajar kepada kita menjaga hati dan perasaan ibu kita, tapi agama juga mengajar kepada kita supaya kita berbuat baik dan menjaga perasaan ayah kita. Dan dia ada sebab, tuan-tuan, dia ada sebab. Maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, kuliah kita berkisar kepada satu hadis yang mana ramai ulama mengatakan hadis ini sahih, iaitu hadis anta wa maluka li abik. Sesungguhnya engkau dan harta benda engkau adalah milik ayah engkau. Anta wa maluka li abik, engkau dan harta benda engkau adalah milik ayah engkau.
Kuliah kita malam ni berkisar kepada hadis ini. Dan perkataan anta wa maluka li abik itu sahih. Cuma hadis ini dia ada banyak version, dia ada banyak riwayat yang berbeza-beza, dia ada tambahan-tambahan lain. Dan antara tambahan yang akan saya baca pada malam ini ialah satu sebahagian daripada riwayatnya yang mana ulama mengatakan riwayat ini adalah dhaif, adalah lemah. Dan sikap kita dalam berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang dhaif sebagaimana yang digariskan oleh para ulama, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat bila kita berinteraksi dan kita menggunakan hadis-hadis dhaif. Yang pertamanya, hadis itu tidak terlalu dhaif. Dia tidak termasuk dalam kategori dhaif jiddan. Dia bukan dhaif yang berat. Maka kalau dia dhaif yang ringan, kita boleh pakai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dhaif itu, hadis yang dhaif itu dia ada asal dia. Dia ada hadis induk, dan hadis induk dia adalah hadis yang sahih. Maknanya apa yang kita bicarakan itu masih dalam lingkungan yang ada dalam hadis yang sahih ataupun nas yang sahih. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apabila kita berinteraksi dengan hadis yang dhaif, kita tak boleh secara jazam, kita tak boleh yakin, kita sandarkan dengan yakin bahawa yang kata tu betul-betul adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan yang betul ialah kita tidak menggunakan hadis dhaif ini untuk mewujudkan hukum baru ataupun ibadat yang baru. Dia dalam lingkungan targhib dan tarhib, dalam lingkungan kita nak bagi motivasi, dalam usaha kita nak bagi semangat untuk buat pahala, untuk kita mengelak daripada perkara-perkara yang dilarang dalam agama, maka pada sekadar itu dibenarkan dalam agama. Contohnya Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata yang tak boleh antaranya apabila perawi itu jelas seorang pendusta, maka itu tak boleh, ataupun hadis maudhu', hadis palsu dan seumpamanya. Baik, jadi apa yang kita akan bicarakan pada malam ini ialah salah satu riwayat yang banyak berkenaan dengan hadis anta wa maluka li abik, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi akhadha mali. Jabir bin Abdullah kata, datang satu orang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lelaki ni dia jumpa dengan Nabi, dia cakap kepada Nabi, sesungguhnya ayah aku dia ambil harta aku. Ayah aku ambil harta aku. Kita anak, kita ada ayah, kita ada mak. Tiba-tiba ayah kita ambil harta kita. Sedih tak? Sedih lah. Saya ingat masa saya sekolah rendah dulu, tuan-tuan, sekitar tahun 78, 79. Zaman tu Maybank dia datang ke bandar-bandar kecil dengan bas. Dia buka kaunter. Jadi budak-budak yang buka akaun dengan Maybank, dia akan bagi satu tabung anak rimau. Zaman tu saya pun ada lah, dengan adik-beradik yang lain, semua masing-masing ada tabung anak rimau. Sampai sekarang ada lagi tabung plastik duk simpan. Zaman tu, tuan-tuan, mak saya bagi duit pergi sekolah 50 sen.
50 sen zaman tu 10 sen beli nasi, beli makanan, 10 sen beli air. Kenyang lah. Lagi 30 sen simpan. Mak saya pula, dia beli 2 bungkus nasi. Makan lepas subuh satu bungkus lagi makan masa rehat sekolah. Last saya tak guna pun duit 50 sen tu, simpan je dalam tabung. Jadi duit saya banyak. Adik saya hak lain joli je, dia pun habis duit. Jadi tabung dia ringan, tabung saya berat. Ujung bulan mak panggil semua anak-anak 5 orang buat main tabung belaka. Mak nak tengok sebab nak masuk dalam akaun Maybank yang duk mari tiap-tiap minggu di wakaf baru macam masa tu. Jadi bila tengok tabung adik saya hak lain ni ringan, kosong, tabung saya ni banyak. Mak saya ambil sikit hak saya, dia bagi hak dekat adik-adik saya. Mengamuk saya, tuan-tuan. Menangis ni saya masa tu. Darjah 1, darjah 2, saya ingatlah darjah 1, darjah 2. Menangis. Tak puas hati pasal apa mak ambil. Saya duk simpan duit. Dia bagi dekat adik hak lain. It is unfair. Mana adil tu macam ni? Adik kita duk joli sakan, tiba-tiba ujung bulan ambil duit kita. Mak saya kata tak apa. Dia ambil balik, dia bagi balik kat saya. Lepas tu dia ambil duit lain bagi dekat adik-beradik saya lain. Nak cerita kat tuan-tuan. Kan? Kita ni bila ayah kita ambil duit kita, mak kita ambil duit kita, dia ada perasaan tu, perasaan tak puas hati tu ada. Perasaan tak puas hati tu ada. Walaupun kita kecil, kita tahu nilai duit, kita tahu perasaan tak puas hati tu kita ada. Jadi lelaki ni tuan-tuan, dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ni. Inna abi akhadha mali, sesungguhnya ayah aku ambil duit aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, dikatakan dalam riwayat ini bahawa Nabi kata kat lelaki itu, izhab, pergilah kamu, fa'tini bi abik, bawa ayah kamu tu mai. Bawa ayah kamu datang. Kamu pergi, bawa ayah kamu tu datang. Ayah yang kata ambil harta kawan ni. Fanazala Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah, turunlah Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innallaha yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah kirim salam. Bahasa mudah kita kata Allah Ta'ala kirim salam lah. Kita kalau ini antara sunnah tuan-tuan, bila adik-beradik kita pergi rumah adik-beradik yang lain, rumah kawan dan sebagainya, kita tak pergi, kita kata kirim salam. Kan, kirim salam. Bila orang kirim salam tu, kita nak jawab macam mana? Ada 2 cara kita jawab salam. Sama ada tuan-tuan kata wa alaika wa alaihi salam, ke atas kamu dan juga ke atas dia salam, kesejahteraan, keselamatan, ataupun tuan-tuan terus wa alaihi salam pun boleh, dan ke atas dia itu kesejahteraan pun boleh. Itu memang sunnah. Itu memang sunnah. Jadi Jibril datang dan Jibril kata kepada Nabi, dia kata bahawa Allah kirim salam kepadamu. Wa yaqul idza ja'aka syekh, bila datang orang tua tu, ayah kepada lelaki tadi, fasalhu an syai' qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah, tanya dia benda yang ada dalam hati dia yang dia tidak tuturkan. Anak datang komplain, tak puas hati dengan ayah dia. Nanti bila dia bawa ayah dia datang, tanya dekat si ayah ni apa yang ada dalam hati ayah, yang si ayah ni dia tak sebut dengan mulut dia. Tuan-tuan, kita semua ni jadi ayah. Kita semua ni jadi ayah. Kita ada anak. Anak kita ni macam-macam tuan-tuan.
Anak lelaki dengan cara dia, anak perempuan dengan cara dia. Ada anak kita hak baik, pandai jaga hati kita. Dia nak minum, dia tanya kita, ayah nak minum juga ke? Ayah nak minum apa? Ada anak dia nak minum, dia minum seorang lah. Ada juga anak lagu tu. Ada anak kalau telur 4 biji dah makan. Dia tak tinggal kat ayah dia. Nasi goreng ada nak periuk, dia perhabis. Tu kata anak. Ada anak dia tak tanya ayah dia. Dia nampak ayah dia ada kat rumah, dia sendiri buat. Dia tak tanya ayah dia. Dia tahu ayah dia suka minum apa, dia tahu ayah dia suka makan apa. Dia tak tanya ayah dia, dia hidang terus kat ayah dia. Anak ni macam-macam. Ada anak cara dia pandang kita memang menyakitkan. Cara dia jeling kita, kita sakit hati. Mulut dia tu sangat pedih hati kita. Ada anak bila dia cakap dengan kita, sejuk hati kita. Anak ni macam-macam. Dan kita sebagai seorang ayah, walaupun kita tidak melahirkan dia, walaupun dia tidak berada dalam perut kita selama 9 bulan, tapi kita juga ada hati dan perasaan. Ada benda yang dalam hati kita, kita berkata-kata, tapi kita tak sanggup nak kata kat dia. Hati kita ni tuan-tuan, kita bercakap masa dia buat perangai tu, masa dia buat masalah, hati kita bercakap, tapi mulut kita tidak terucap. Ni teringat lagu Nash lah pula. Zaman dulu-dulu suka juga dengar lagu Nash. Apa benda tak terucap, adalah satu lagu dia tu. Nash ni suara dia sedap. Jadi ada benda, walaupun dia tu anak kita, tapi kita sebagai seorang bapa, kita tak sampai hati nak sebut. Tak sampai hati. Walaupun dia kurang hajar dengan kita, dia biadab dengan kita, dia buat kita sakit hati, tapi kita ni tak sanggup nak sebut benda tu. Falamma jaa asy-syaikh, bila datang orang tua tu, bapa kepada lelaki ni datang, qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu nabi kata dekat orang tua tu, ma zala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malah. Nabi kata dekat orang tua dalam riwayat ni, dia kata, anak kamu ni dia datang komplain, dia mengeluh pasal kamu. Betul ke engkau pergi ambil harta benda dia? Kamu ambil harta dia ke? Baik. Maka dia jawab apa? Orang tua ni kata, orang tua ni jawab apa tuan-tuan? Dia kata, tanyalah kepada dia, wahai Rasulullah, apakah aku guna harta itu untuk siapa? Untuk aku ke untuk siapa? Lepas tu Nabi kata, lupakanlah, ceritakan kepada aku tentang sesuatu yang engkau ucapkan dalam hati, tapi engkau tak terucap dengan lidah engkau, dengan mulut engkau. Ataupun yang kamu ucapkan dalam hati, tapi yang tak didengar oleh telinga engkau. Mana kita duk cakap dalam hati seorang-seorang. Lalu orang tua ni dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, Allah sentiasa menambahkan kepada kami keyakinan terhadap dirimu. Aku berkata dalam hatiku sesuatu yang belum didengar oleh kedua telingaku. Lalu Nabi kata, ucapkanlah dan aku akan mendengarnya. Lalu orang tua tu kata apa tuan-tuan dalam hati dia? Ni, bila dia pergi ambil harta anak dia, dia ambil harta anak dia, dan anak dia tak puas hati, anak dia komplain. Dalam hati dia kata apa? Orang tua ni, si bapa ni, dia kata apa? Dia kata, ghazawtuka mauludan wa mintuka yafi'a tu'allum
tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhal. Aku ni yang mengasuh kamu ketika kamu lahir di dunia, dan aku ni yang jaga kamu, yang memenuhi keperluan kamu ketika kamu remaja. Semua susah payah aku engkau minum, dan engkau minum sepuas-puasnya. Ada tak perasaan macam ni dalam diri kita? Kita sebagai bapa, kita sebagai ayah, memanglah kita tidak melahirkan anak kita, memanglah kita tidak menyusukan anak kita, tapi itu bukan sebab untuk seorang anak melukakan hati ayah dia. Ayah juga seorang manusia yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mana-mana anak untuk berbuat baik kepada ayah dia. Bukan lesen bagi seorang anak untuk jaga hati ibu sahaja dengan mengabaikan hati seorang ayah. Kita bekerja siang malam cari duit yang dia boleh hidup sampai dewasa. Duit siapa kalau bukan duit kita? Bila kita ambil sikit duit dia komplain. Nilaikan berapa banyak duit kita yang telah kita habiskan. Tuan-tuan tengok setengah anak, dia bukan reti banding. Dia tak reti banding. Dia kalau beli kasut, nak kasut mahal. Beli baju, nak baju mahal. Beli alat mainan, alat game, apa semua nak yang mahal. Dia tak tengok ayah dia pakai macam mana. Tengok kasut ayah dia. Lepas ni tuan-tuan pergi tengok kasut saya pula. Tuan-tuan duk kata, ustaz ni dia nak kata kat siapa? Mai masjid pakai Exia. Tak kira lah siapa pun tuan-tuan, saya ke tuan-tuan, tapi kita nak cerita hati seorang ayah yang benda ni berlaku. Benda ni bukannya uncommon, benda ni common. Ramai ayah yang korbankan diri dia sebab anak nak mengaji, anak nak masuk sekolah. Sekarang ni sekolah asrama penuh, tak ada 1,000 lebih hari pertama pendaftaran tak boleh masuk. 1,000 lebih tuan-tuan hari ni. Tu tak cerita lagi bab benda-benda lain. Setengah anak dia reti telefon minta duit, tapi bab jaga perasaan kita ada tak? Yang dia tahu telefon mesti dapat duit. Dia tahu tak ada setengah ayah duit tak ada pergi pinjam dengan orang? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Ayah ni tebalkan muka dia, tebalkan muka dia, pergi jumpa pak menakan, pergi jumpa adik-beradik dia hak lain, pergi jumpa dengan orang kampung, siapa dia, jiran tetangga dan sebagainya. Pasal apa? Anak minta duit. Ayah tak sampai hati nak bagi tahu kepada anak dia yang ayah tak ada duit, tak bagi tahu. Tiba-tiba bila ayah ambil sikit harta dia komplain, dia mengeluh. Dia tak tahu yang selama ni berapa banyak keluhan dalam hati ayah dia yang tidak diucapkan oleh si ayah. Anak dia kena tahu benda-benda lagu ni. Banding tengok kasut anak pakai dengan kasut yang ayah pakai, seluar yang anak pakai dengan seluar yang ayah pakai. Banding tengok baju yang anak pakai dengan baju yang ayah pakai. Kadang-kadang anak ni langsung dia tak bagi sedikit masa untuk dia banding apa yang dia miliki, apa yang dia pakai dengan apa yang ada pada ayah dia. Dia tak banding tengok. Bukalah mata kamu, bukalah pintu hatimu untuk engkau melihat bagaimana pengorbanan seorang bapa dalam menjaga keluarga dia. Lepas tu si orang tua ni kata, iza lailatun daf, iza lailah dafatka bisuqmi lam abat bisuqmika illa sahiran atamalmal. Bila engkau sakit, waktu malam kau sakit, maka aku tak boleh tidur dengan sebab sakit yang engkau deritai. Aku resah dan gelisah, tidak boleh tidur kerana sedih,
kerana bimbang akan keselamatan kamu. Memanglah anak masa sakit banyak dengan mak. Mak lah duk peluk dia, isteri kita lah duk demah dia, duk tengok suhu badan dan sebagainya. Tapi kita pun duk risau tuan-tuan. Kita pun duk jaga juga dia. Bukan langsung kita tak peduli anak kita, walaupun dia lebih dekat dengan ibu dia. Nak cerita pengalaman saya di England. Saya tahun pertama di England, saya duduk di satu tempat nama Bourbon. Masa saya sampai tu, Dr. Mazli sambut saya di airport, dan kami duduk dalam 20-30 keluarga pelajar-pelajar Malaysia di Durham. Jadi duduk dekat setahun, kerja tak ada, scholarship yang kerajaan bagi pun sikit. Saya pindah satu tempat nama Darlington, England. Jauhlah, dalam setengah jam daripada Bourbon. Pindah waktu winter, dengan snow turun, salji, dengan sejuknya, kita pun tak biasa tuan-tuan. UK ni dia lain daripada kita. Kita kalau anak demam, anak batuk, anak cirit-birit apa semua, kita pergi klinik dapat ubat. UK tu dia tak bagi ubat. Dia tak bagi ubat. UK ni dia punya cara dia nak tubuh kita sendiri lawan penyakit. Tubuh kita lawan dengan penyakit. Dia tak galakkan kita ambil ubat. Antibiotik lagilah. Ni ubat biasa pun dia tak bagi. Kita ni kat Malaysia ni kalau pergi klinik tu kenyang dengan ubat tuan-tuan. Penuh plastik tu. Ubat batuk, ubat semua, sirap tu, tablet apa, macam-macam jenis ubat. Tak payah makan nasi lah, kenyang dengan ubat. Kalau kita di Malaysia. UK tak, dia tak bagi ubat. Kita tengok anak kita, kita sedih tengok tuan-tuan, tak ada ubat. Anak saya demam. Cuma adalah ubat satu nak bagi turun suhu, temperature. Kita duk kalut pindah rumah apa semua, tak ada nak tengok. Tambah pula supervisor minta draft apa semua, duk siap. Jadi fokus kepada study. Jadi anak kita duk demam. Yang adik-beradik dia lain pergi main salji, tinggal dia duk demam. Malam tu anak saya yang bongsu ni dia tarik. Saya pengalaman hidup saya tuan-tuan, tak pernah adik-beradik saya ke siapakah yang saya tengok depan saya yang tarik, tak pernah. Ini first time pengalaman saya tengok anak saya sendiri depan saya dia tarik. Pergi hospital malam tu tuan-tuan, doktor duk panggil dia, budak kena tarik tuan-tuan. Siapa ada pengalaman anak tarik dia tahu, mata budak tu dia macam orang buta. Dia bukan pandang kita, dia macam orang buta. Hati saya masa tu tuan-tuan, bila saya tengok anak saya jadi macam tu, saya kata aku tak mengaji PhD pun tak apa, aku balik Malaysia. Dalam keadaan snow, winter dengan sejuk, duit pun tak berapa ada, rumah sejuk, nak pasang heater pun duit tak ada. Cuba tuan-tuan bayang, anak demam, tiba-tiba anak tarik lagu tu, mata dia macam orang buta. Kita nak mengaji pun kita kata tak payah mengaji lah, balik Malaysia. Hati kita seorang bapa. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia tarik sekejap, pagi esok okey dah, alhamdulillah. Nak cerita bahawa bila kita jadi seorang bapa ni, kalau seorang anak tu dia kata ayah dia tak buat apa kat dia, ayah dia tak jaga dia, tak. Banyak perasaan, benda yang ada dalam hati kita yang kita tidak luahkan kepada dia, ataupun yang dia tidak tahu pun apa yang kita deritai dalam diri kita, dia tak tahu. Maka dalam riwayat ni, si ayah ni disuruh bagi tahu apa yang ada dalam hati dia yang tidak didengar oleh telinga, mana yang dia tidak ucapkan. Seorang bapa dia tak akan biarkan anak dia sakit. Kalau anak dia sakit, dia akan menderita. Dia akan menderita kalau anak dia sakit. Maka bila anak sakit malam, orang tuanya kata, aku tak boleh tidur dengan sebab kesakitan engkau yang engkau deritai, dan aku resah gelisah.
Tak boleh tidur, dia kata sebab sedih. Sebab sedih. Bila anak saya kena tarik lagu tu, tuan-tuan, saya tengok isteri saya menangis. Menangis ketakutan. Sebab kita tak ada pengalaman. Anak sakit macam tu, tak ada pengalaman. Di Malaysia kita hidup sebagai, saya sebagai seorang lawyer, duit banyak. Banyak bukanlah banyak sangat. Nanti tuan-tuan minta dengan saya pula. Duit ada lah, kan? Bila anak sakit, pergi dekat doktor apa nama? Doktor tak pergi klinik biasa ni, pergi pakar. Anak saya 4 orang, semua pakar. Doktor biasa tak main lah, MO ni tak main. Cari pakar yang terbaik. Bukan sekadar pakar yang terbaik. Kita nak pastikan semua anak kita dapat yang terbaik. Tuh, bila pergi England, dah tak jadi lawyer, duit pun tak ada, tuan-tuan. Tak boleh dah nak cari pakar, nak pilih tempat rawatan yang kita yang terbaik. Tak boleh, sebab terhad, kemampuan terhad. Itu yang kata derita yang ada dalam hati. Bila anak kita sakit, tapi kita tak mampu nak ubati dia, kita tak mampu nak sembuhkan dia, maka kata orang tua ni, ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turikta bihi duni fa'ainaya tahmal. Seakan-akan akulah yang sedang sakit. Dia kata seolah-olah dia sendiri yang sakit, seolah-olah bukan anak yang sakit. Maka kedua mataku tidak mampu lagi mengalirkan air mata. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uammal. Tatkala engkau telah mencapai usia dewasa, bila engkau dah besar panjang dan memperolehi apa yang engkau cita-citakan, yang dahulu itulah yang aku harapkan daripadamu. Anak ni, bila kita jaga dia dah dewasa dan dia dah dapat bekerja, dapat jawatan yang dia cita-citakan, yang mana cita-cita tu ada cita-cita ayah dia juga. Cita-cita ayah dia juga. Anak ni kadang-kadang bila dia berjaya, dia lupa yang apa yang dia kecapi sekarang itulah apa yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh si ayah dia. Dan mana-mana ayah, tuan-tuan, mana-mana bapa, dia nak anak dia berjaya lebih baik daripada dia. Tak ada ayah yang dengki kalau anak dia lebih berjaya daripada dia. Tak ada. Dekat Kedah ni ada. Kita pencen pengetua, dapatlah gaji belah-belah ribu, lepas tu dapat pencen. Anak kita kerja dapat 20,000 gaji, kita dengki kat dia? Ada? Tak ada. Kita seronok lah kalau anak kita gaji lebih mahal daripada kita. Kita engineer, gaji belah-belah ribu. Anak kita kerja engineer, dapat gaji 20-30 ribu, 2 kali ganda daripada kita. Adakah kita dengki kat anak kita? Tak. Setiap seorang ayah, dia mahu anak dia lebih berjaya daripada dia. Seorang ayah akan bangga kalau anak dia ini mencipta kejayaan yang cemerlang. Tuan-tuan tengok ayah zaman sekarang, anak berjaya je masuk Facebook. Masuk Facebook, buat gambar dalam Facebook, dalam WhatsApp, cerita anak dia berjaya itu, berjaya ini. Saya ingat zaman saya duduk kampung dulu, tuan-tuan, kenduri, tuan-tuan. Masuk sekolah sains, kenduri. Masuk sekolah asrama penuh, kenduri. Boleh masuk universiti, kenduri. Kenduri ya. Seronok. Saya duduk di Wakaf Baru, darjah 1, ayah saya kata dia tak mau saya ni berkawan dengan orang kampung. Dia hantar saya dekat Kota Baru, dekat SRK Sultan Ismail 1, sekolah rendah yang kata anak raja semua kat situlah. Apa, Sultan Muhammad pun kat situ, apa, Tengku
Faiz pun kat situ. Jadi saya biasa tengoklah kereta istana sampai duk hantar anak-anak raja ni dengan ambil balik apa semua. Memang kita tengok. Dia nak anak dia sekolah di sekolah terbaik di Kelantan. Periksa akhir tahun darjah 1. Saya dapat nombor 1, tuan-tuan. Markah 100 semua. Tuan-tuan tahu ayah dengan mak saya ni dia punya bangga dengan saya ni macam mana? Dia pergi semua rumah adik-beradik nak cerita anak dia dapat nombor 1. Padahal nombor 1 darjah 1, tuan-tuan, bukannya sekolah menengah, darjah 1. Tapi nak cerita bangga anak dapat nombor 1 di sekolah yang anak raja duk mengaji. Tuh, perasaan seorang ayah, perasaan seorang ibu, memang lagu tu. Bangga. Maka apa yang dicapai oleh si anak itu, itulah yang dicita-citakan oleh si ayah. Tiba-tiba orang tua ni kata apa? Ja'alta jazai ghilzatan wa fazazah ka'annaka antal mun'imul mutafaddil. Tiba-tiba engkau balas kepada aku yang aku buat baik kepada engkau selama ni dengan sikap keras dan kata-kata yang kasar. Dengan dia duk cerita semua benda tadi, macam mana dia susah, macam mana dia tak boleh tidur malam, macam mana dia bangga dengan anak dia seronok dengan anak dia. Tiba-tiba anak balas dengan sikap yang keras, membentak dengan kata-kata yang kasar, seakan-akan engkau yang berjasa kepada aku, seakan-akan engkau yang buat baik kepada aku. Kita yang jaga dia, kita yang berkorban selama ni untuk dia, tiba-tiba dia bentak kita, dia kata kat kita macam-macam, seolah-olah dia yang duk jaga kita selama ni, padahal kita yang jaga dia. Ni perangai anak, luahan seorang tua yang dalam hati dia, yang dia simpan dalam hati dia, yang dia tidak ucap dengan kata-kata dia. Lalu orang tua ni kata, falaitaka idh lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'al. Dia kata, seandainya engkau tidak mempedulikan hak aku sebagai seorang bapa, maka engkau ambil kiralah aku ni sebagai jiran kamu. Engkau layanlah aku ni sebagaimana satu orang patut buat baik kepada jiran dia paling kurang. Si ayah ni kata, maksud dia nak kata, kalau engkau sebagai seorang anak, engkau tak boleh nak layan aku sebagai seorang bapa, paling kurang engkau buat baik kepada aku sebagai seorang jiran, yang mana kita ni wajib buat baik kepada jiran paling kurang. Oh, sedih seorang ayah bila dia ambil sikit harta ni, anak komplain, anak tak puas hati. Dia tak ambil kira yang ayah daripada waktu dia lahir sampai dia dewasa berapa banyak ayah habis duit. Dia tak kira yang tu. Dia duk kira sekali ayah ambil, oh tak boleh, dia kata. Tak boleh ayah ambil duit dia. Ni tuan-tuan, kita kena didik anak kita biar dia sedar. Kalau kita ambil duit dia sekalipun, dia kena kira tu duit kita hak habis selama ni untuk dia. Tu tak kira lagi anak kita pinjam duit kita tak bayar-bayar. Anak pinjam duit agak-agak, tuan-tuan nak pergi saman anak? Tak. Saya ingat dulu saya nak beli kereta, saya baru kerja lawyer, lepas chambering 9 bulan, first month jadi lawyer, terus nak kahwin. Saya tak faham orang hak lambat kahwin ni. Kita tak sabar betul nak kahwin. Sebab kita bukan jenis berpeleseran, pergi tengok wayang, pergi taman bunga, dah. Jadi kita duk tahan selama ni. Bila dah kerja, nak kahwin secepat yang mungkin. Tak boleh sabar lah. Abang kat ayah dengan mak kata nak kahwin. Jadi bila nak kahwin ni tuan-tuan, kita
nak beli kereta. Masa tu tahun 96. Masa tu Proton baru keluar Wira dengan Iswara Aerobag. Tengok gaji lawyer masa tu 2,000. Campur dengan allowance apa semua, claim mileage apa semua, dapatlah 2,000 lebih, 3,000 lebih. Bolehlah beli Iswara, bayar bulan-bulan 600. Mak saya tanya, hang nak beli kereta apa? Saya katalah, gaji banyak ni, 2,000 lebih, 3,000. Hak sesuai Iswara Aerobag. Mak saya kata, pasal apa nak beli Iswara? Belilah Wira. Mak saya kata pasal apa nak beli Wira? Saya kata saya mampu Iswara je. Dia kata lawyer tak boleh, kena pakai Wira. Mak saya ni mak nak jaga dia punya status ibu kepada lawyer. Dia suruh saya beli Wira. Saya kata nak beli Wira macam mana? Wira masa tu Wira 1.3 42,000 kalau saya tak silap lah, 42,000. Down payment 10 ke berapa, saya lupa, dan 10,000 down payment. Mak saya kata tak apa, 10,000 mak bagi duit. Tengok mak saya tu kan, mak bagi duit. Lepas tu saya kata bayar macam mana? Tanya pula bayar macam mana? Mak bagi duit. Mak saya kata ada duit bayar, tak ada duit biar dulu. Mak ni kita pun tuan-tuan ni macam Al-Ma'idah minas sama'. Macam hidangan rezeki daripada langit turun. Boleh pakai Wira masa tu tuan, rasa kaya. Kawan-kawan sekolah, isteri saya kata, ni anak siapa dia kaya? Mau dikira kaya dah, pakai Wira pun kaya dah. Orang dulu-dulu baru kahwin semua pakai motor tuan-tuan. Orang dulu-dulu baru kahwin mana mampu beli kereta. Sebab tu adik ipar saya, dia nurse jururawat. Dia duduk cerita kat saya, kawan-kawan dia yang jururawat ni lately ni kebelakangan ni suka kahwin dengan suami orang. Saya tanya dia pasal apa? Dia kata dia tak mau kahwin dengan orang muda, sebab orang muda kalau baru kahwin naik motor. Kalau kahwin dengan suami orang ada kereta dah. Berat lagu ni. Kan? Patutlah orang lelaki sekarang ni macam-macam cerita. Tak apalah, kita tinggallah cerita tu. Jadi si ayah ni tuan-tuan, dia kata kalau engkau tak boleh buat baik kepada aku sebagai seorang ayah, engkau buat baiklah kepada aku macam jiran. Punya sedih tuan-tuan seorang ayah ni. Dia nak anak dia buat baik dekat dia. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bitalbib ibnih wa qala anta wa maluka li abik. Nabi pun menangis. Tapi macam saya sebut tadilah, kita terima hadis ni sebagai hadis dhaif. Kita tak boleh secara jazam menisbahkan kepada Nabi. Cuma dalam riwayat ni dia kata Nabi menangis dan Nabi pegang ni bahagian dada baju budak tu, si anak ni, dan Nabi kata anta wa maluka li abik, engkau dan harta benda engkau adalah milik ayah engkau. Sebab tu seorang ayah tidak berdosa kalau dia ambil harta anak dia. Cuma para ulama kata ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat-syarat dia. Contohnya, tidak boleh si ayah ataupun si ibu ambil harta anak dia sehingga berlaku kezaliman kepada si anak. Yang tu tak boleh lah. Contoh, anak ada satu biji kereta je. Kereta itulah dia nak pergi kerja, kereta itulah dia nak pergi hantar anak dia sekolah. Tiba-tiba atas lesen kita sebagai bapa, kita pergi ambil kereta dia. Tak boleh lah lagu tu. Guna hadis ni sebagai dalih. Anta wa maluka li abik. Oh, dia hafal hadis ni. Dia hafal. Hadis lain tak hafal. Hadis ni dia hafal. Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta benda engkau milik aku, milik ayah. Dia pun pergi rampas kereta anak dia. Pasal kereta satu tu je yang ada. Tak boleh. Yang tu tak boleh, sebab tu zalim. Kita menzalimi anak kita tak boleh. Zalim siapa-siapa pun tak boleh. Tapi kalau anak kita kaya, dia ada kereta lebih. Dia ada kereta lebih. Saya ada kawan seorang di Sungai Petani ni. Kawan saya seorang. Kaya tuan-tuan, kereta dia 4-5 biji kereta dia.
Sampai dia cerita kat saya, kereta dia rosak sebab tak pakai. Kereta dia rosak sebab tak pakai. Saya kata, awak lah hang tak cerita kat aku. Kalau tidak aku boleh ambil sebiji. Boleh buat pergi kuliah, dapat pahala. Kan? Kereta dia 4-5 biji. Nak pakai bila, tuan-tuan? Saya 2 biji duk pakai 2 biji pun kadang-kadang kopiah kat kereta tu, patah ada lagi pakai songkok. tertinggal songkok, tertinggal kopiah. Jadi kalau anak kita kereta dia banyak 4-5 biji, ayah nak ambil sebiji boleh. Sebab itu tidak menzalimi dia, tidak mengganggu kehidupan dia. Lepas ni tuan-tuan cek kereta anak ada berapa biji. Kalau ada 4-5 biji, minta satu. Tu tak apa. Tapi kalau menzalimi dia, buat naya dekat dia, mengganggu keluarga dia, sampai anak dia nak pergi mengaji pun tak boleh sebab kita pergi ambil harta dia, yang tu tak boleh lah. Jadi kalau nak ambil harta dia, pastikan jangan sampai tahap menzalimi dia. Dan saya percaya bahawa bagi seorang bapa, seorang ibu yang baik, yang soleh, yang salihah, dia tak akan ambil harta anak dia secara zalim. Sebab kita sayang dan kita kasih kepada anak kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya. Kita sekeluarga, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai anak-anak, Allah Taala kumpulkan dalam syurga yang sama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.